Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah sama-sama kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita dalam sesi yang kedua setelah live sebentar tadi. Insya-Allah saya sekali lagi masih lagi dalam perjalanan untuk ke Pantai Genting kerana ada urusan rasmi di sana. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh menemani saya dalam perjalanan ni, insyaAllah. Sebagaimana yang lepas, kita tidak ingin berlalunya masa kita ataupun momen yang kita tengah hadapi sekarang ini dengan suatu benda yang sia-sia. Maka pada hari ini insyaAllah saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, rakan sahabat yang berada di luar sana untuk bersama-sama dengan saya. InsyaAllah saya tidak ingin untuk berbicara sendirian, tetapi lebih kepada untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan di luar sana ada sesuatu yang ingin nak dikongsikan bersama. Jadi pada hari ini saya ingin membawa potongan ayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ini adalah semua kita yang ada pada hari ini, kamu ini adalah sebaik-baik umat. Kata Allah SWT. Allah memuji kita dan kita rasa seronok kerana dipuji. Pujiannya berbentuk macam mana? Dikatakan kita inilah umat yang terbaik. Kenapa dikatakan kita umat yang terbaik? Kerana kita diberi satu tanggungjawab, iaitu peranan yang pertamanya, ta'muruna bil ma'ruf, hendaklah kamu ini menyeru ataupun mengajak manusia itu ke arah kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga dalam masa yang sama kita diminta untuk mencegah sebarang perbuatan ataupun perlakuan yang tidak baik yang mungkin berlaku di hadapan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang sama ini juga diteruskan ataupun ditegaskan oleh Nabi SAW. Nabi kata, man ra'a minkum munkara, sesiapa yang melihat suatu benda yang berlaku, iaitu suatu benda yang mungkar ataupun suatu benda yang buruk, suatu benda yang salah berlaku di hadapan matanya, falyughayyirhu biyadihi, dia nak cegah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, maka fabilisani, cegahlah dengan lidahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa illam yastati', masih lagi tidak mampu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, cegahlah dengan hati kamu. Dan dalam setengah riwayat disebut, fazalika adaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Kita tanya diri kita pada hari ini, adakah sebarang perlakuan yang tidak baik itu berlaku di hadapan kita semua dalam keadaan kita tidak mampu? Katakanlah yang berlaku itu, yang buat kesalahan itu, yang melakukan kesilapan ataupun yang melakukan suatu benda yang khilaf. Khilaf ini maksud bukan khilaf dari segi khilaf mazhab, tapi terkhilaf ni tersalah lah. Maka adakah semuanya kita akan berikan alasan kita tidak mampu? Walhal mereka itu adalah di bawah tanggungjawab kita. Kita ada isteri, tapi isteri kita tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada seorang suami yang juga kita gagal untuk menasihati dan mencegah dia daripada melakukan suatu benda yang tidak baik. Selain daripada gagal kita cegah, kita juga gagal untuk menyuruh ataupun untuk menganjurkan supaya orang yang terdekat dengan kita ni melakukan suatu benda yang baik. Makna dua-dua kita gagal. Katakanlah pada hari ini kita bertanya diri kita, ketiga-tiga kuasa yang Allah SWT berikan kepada kita. Yang pertama, kuasa melalui tangan kita, ini kuasa, dan yang keduanya melalui lidah kita yang ada pada hari ini. Takkanlah kita kalau ngepek dah, kalau kita sebut perkataan ngepek radio buruk di rumah, acak kali kita dengar radio buruk, tapi radio buruk ni sering kali disalahguna kepada benda-benda yang tidak baik. Sebab itulah kadang-kadang ngepek kita ni tadi menjadi statik, menjadi satu benda yang kalaulah kita nak tegur anak-anak dah rasa benda tu benda biasa, maknanya tidak ada apa-apa kesan lagi. Hari ni ngepek, esok ngepek, anak-anak rasa benda maring juga. Jadi kita pada hari ni sama-samalah kita berperanan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita nak jadi umat yang terbaik. Kena ada pertama sekali suruh seseorang atau siapa sahaja di kalangan kita ini melakukan
perbuatan yang baik, dan dalam masa yang sama kita cegah daripada melakukan perkara mungkar. Cuma pada hari ini kita nak bawa masyarakat kita, sebagaimana tajuk pendek yang kita bawa pada hari ini, iaitu berperanan dalam ruang lingkup masyarakat pada hari ini. Suka juga saya nak share ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menggambarkan kepada kita supaya pertamanya kita tidak rasa kecewa apabila kita berperanan di tengah-tengah masyarakat. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suka kepada orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan satu kumpulan, ataupun kita panggil team working, kerja-kerja berkumpulan. Dan disebut juga oleh Allah SWT, suka macam mana? Sukanya ka'annahum bunyanun marsus. Maknanya kita hidup dalam masyarakat yang berstruktur, adanya pimpinan, ada rakyat, ada jawatan kuasanya, ada struktur sekecil-kecil struktur yang boleh kita sebut, iaitu struktur keluarga. Adanya suami, ada isteri, ada anak-anak, ada ketua keluarga dan sebagainya. Maknanya kita hidup dalam kumpulan. Maka Allah Subhanahu Taala suka kita hidup dan kita berperanan dalam berkumpulan. Tetapi disebut juga di hujung, yang disuka adalah ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka ini satu binaan yang tersusun. Kalaulah pada hari ini kita masing-masing berebut untuk peranan, ada yang berebut untuk melakukan tangkapan. Kita lihat pada hari ini ramai masyarakat yang mencemuh. Kalau saya ambil lah sektor salah guna dadah, ramai yang beranggapan, ramai yang sinis, ramai yang menularkan berita. Semalam saja seorang penagih ditangkap, hari ni dah tengok dah bebas lah. Maknanya penguatkuasa dadah itu, penguatkuasa agensi anti dadah itu tidak bekerja. Tangkap-tangkap lepas, igat-igat lepas. Begitu juga kita tengok, kita lihat penguatkuasa agama, contohnya ada kes-kes salah laku. Kalau kita ambil contoh mungkin kes Kaluak dan sebagainya, penguatkuasa tangkap, tiba-tiba semalam ditangkap, hari ni kita nampak mereka dah kembali kepada keluarga dan nampak bebas. Tak, kita pun mudah menyebarkan kepada masyarakat bahawa inilah puak kuasa yang makan duit, inilah puak kuasa yang tidak menjalankan tugas sebagaimana yang Allah perintahkan. Dahlah ditangkap lepas. Kita terlupa satu perkara, tuan-tuan dan puan-puan. Allah sebut kita hidup dalam berkumpulan, kita hidup dalam berorganisasi. Ada yang tugasnya hanya menangkap, ada tugasnya hanya menyiasat, tapi tugas berikutnya, tugas untuk mendakwa, tugas untuk menghakimi dan menjatuhkan hukum adalah di pihak-pihak yang lain. Maknanya kalau puak kuasa tangkap, tiba-tiba kita melihat yang ditangkap itu ataupun orang yang disyaki, ataupun mereka yang bakal dituduh, ataupun mereka yang telah dituduh di mahkamah yang kita panggil sebagai OKT. Kalau mereka dilepas bebas, mereka sebenarnya bukan lepas bebas, tapi mereka ini dilepas dengan jaminan supaya suatu hari nanti pada tarikh-tarikh yang berkenaan mereka kena hadir ke mahkamah untuk mendengar tuduhan, kes mereka akan disebut dan seterusnya. Mereka ini sekiranya bersalah, maka hakim yang akan buat keputusan. Maka kita sebagai masyarakat tidak perlulah kita nak mengambil peranan sebagai seorang pendakwa, kita nak ambil peranan sebagai seorang hakim. Maknanya segala-galanya di hujung jari kita. Jadi sama-samalah masyarakat, kita sebagai anggota masyarakat, biarlah kita tahu di mana kedudukan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, binaan yang tersusun. Kalaulah kita ambil sebuah banglo yang indah, banglo yang cantik, tersusun, kukuh dan sebagainya, pada jauh kita melihat yang megah, tetapi di sebalik falsafah itu semua, kita kena ambil sebagai satu ibrah. Bumbung, walaupun daripada jauh ia kelihatan cantik. Kalau bumbungnya cantik, lawa ke jauh, lawanya bumbung ni, orang tidak akan puji hanya bumbung yang lawa, tapi orang akan puji rumah tu lawa. Dan rumah tu lawa tidak tertegak hanya dengan bumbung. Bumbung mana mungkin untuk tertegak hanya bumbung sahaja yang cantik, tetapi perlu berada di atas tiang yang kukuh. Maka akan ada peranannya, mereka yang peranannya sebagai bumbung, ada mereka juga yang ambil peranan sebagai dinding, ada mereka yang ambil peranan sebagai tiang, ada mereka yang ambil peranan sebagai tapak, lantai dan sebagainya. Maka kita pada hari ini, jangan kita mudah rasa kecewa, jangan mudah kita nak mengambil peranan orang lain dengan kita menyalahkan pihak itu, pihak ini dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita berperanan. Sebagaimana saya sebut tadi, ada dua peranan yang utama kita, iaitu suruh ataupun anjurkan kebaikan. Dan yang kedua, dalam masa yang sama, kita juga disuruh supaya cegah. Maknanya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dua ruang lingkup yang disebut tadi dan
dalam live yang pertama tadi saya sebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Kita pada hari ini tergolong ke dalam manusia yang lalai. Kenapa? Perangai manusia memang selalu lalai. Kenapa? Itulah karakter disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kullu bani Adam, setiap anak Adam ini khata'un, semuanya melakukan silap. Tak ceritalah orang lagu mana hebat macam mana sekalipun, dia adalah terdedah dengan kesilapan. Sama ada kesilapan itu disedarinya ataupun kesilapan itu tidak disedari, ataupun juga kesilapan itu dikatakan kesilapan yang kecil, atau juga kesilapan itu boleh datang dalam bentuk kesilapan yang besar. Cuma peranan kita, kerana Allah Ta'ala tahu kita ini manusia yang selalu melakukan kesilapan, Nabi sebut di hujungnya wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Maka pada hari ini sebelum kita nak bertaubat, nak melahirkan perasaan insaf, nak melahirkan perasaan yang tahu kita ini salah langkah dan sebagainya, Allah berikan peranan di dalam surah yang sebagaimana saya sebut sebentar tadi, iaitu wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nabi kata, Allah SWT sebut demi masa sesungguhnya manusia ini sentiasa berada dalam kerugian. Allah sebut kita rugi. Tak sah tak bila lah kalau harta kita banyak, harta kita menimbun dan sebagainya, tapi masih lagi dikata orang yang rugi. Kenapa? Kerana dia ni tidak, pertamanya tidak orang yang beriman, illal ladzina amanu, dia tidak beriman. Yang kedua wa amilus solihat, dia juga tidak menjalankan kerja-kerja yang baik, mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan dua lagi perkara di hujungnya Allah Ta'ala sebut supaya kita tidak rugi, iaitu orang yang mesti berperanan sebagai yang pertama tawasau. Sama-sama kita pegang, sama-sama kita pesan. Orang ataupun sahabat berpesan kepada kita dan kita berpesan kepada sahabat, kita berpesan kepada saudara dan saudara berpesan kepada kita, saling berpesan, iaitu pesanan yang pertama supaya kita ini sentiasa melakukan sesuatu benda yang betul. Bermakna selain benda yang betul, selain pada benda yang benar, kita juga hanya boleh bercakap yang benar sahaja. Kenapa? Disebut Nabi dalam hadisnya yang lain, dia sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang dia rasa dia beriman kepada hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, dia hanya boleh bercakap benda-benda yang baik sahaja. Kalau tak mampu nak bercakap benda-benda yang baik, tak mampu nak tegur, tak mampu nak perjelaskan sesuatu benda, tak mampu untuk buat pencerahan dan sebagainya, awliyasmut, hendaklah dia diam sahaja. Jadi kita hari ini diam bukan jadi syaitan bisu, tapi diam untuk elak kita daripada bercakap benda-benda yang tidak betul. Jadi pada hari ini dalam konteks kita nak mencegah mungkar, kita tidak boleh mengambil pendirian untuk berdiam diri dalam keadaan kita tahu kesilapan, yang kita tahu sesuatu benda yang salah berlaku di hadapan kita. Maknanya kalau kita tidak ambil peranan ini, maka terimalah sebagaimana yang Allah SWT sebut, kita manusia ini sentiasa berada dalam kurian. Yang kita risau adalah sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT di dalam beberapa surah, antaranya ayat-ayat penyesalan yang Allah Ta'ala sebut, supaya sama-sama kita ambil sebagai iktibar. Yang pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat penyesalan yang pertama saya nak bawa sebagai renungan kita pada hari ini, iaitu Allah Ta'ala berfirman, belanjalah, infaklah suatu benda yang telah kami berikan kepada kamu qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kamu semua, kita yang ada pada hari ini, didatangi maut. Makna kita ni mati. Fayaqula rabbi laula akhartani, orang yang telah ditamatkan riwayatnya, orang yang telah tidak lagi diberi peluang, yang telah meninggal ni, dia akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi laula akhartani, ya Allah ya Tuhanku, minta supaya diperlewatkan, supaya ditangguhkan saat kematian ini. Kalaulah kata di saat malaikat nak mencabut nyawa, diminta kepada Allah Ta'ala supaya perlewatkan. Tetapi Allah Ta'ala sebut walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah kata tidak akan sekali-kali
diperlewatkan apabila datangnya ajal seseorang manusia. Maka pada hari ini, sebelum kita menyesal, ambillah ayat penyesalan yang Allah SWT bawa kepada kita pada hari ini untuk kita sama-sama ambil renungan. Mudah-mudahan kita tidak lagi tergolong ke dalam mereka yang menyesal di kala mana kita masih lagi berpeluang untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, menjalankan peranan sebagaimana yang Allah Ta'ala suruh, dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu Ta'ala perintahkan. Dan orang-orang yang melakukan kesilapan, dan kesilapan ni sama ada kita melakukan kesilapan, dan yang kedua, kesilapan kita kerana tidak berperanan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Disebut oleh Allah Subhanahu Ta'ala dalam ayat yang lain, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Kata Allah SWT, ini juga ayat penyesalan yang sengaja Allah paparkan supaya kita ambil iktibar. Ayatnya berbunyi bagaimana? Maksudnya, walau tara izil mujrimun, kalaulah kamu melihat orang-orang yang melakukan kesilapan, sama ada kesilapan sebagaimana saya sebut, dia melakukan kesilapan, ataupun dia tersilap kerana tidak berperanan sebagaimana yang Allah SWT suruh. Nakisu ru'usihim, mereka akan tundukkan kepala mereka, tak berani nak akak muka, malu tak di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana absarna, dan ketika itu mereka akan berkata, absarna, kami dah lihat. Kalau dulu orang royak bukan tak nampak sangat, tapi buat-buat tak nampak. Yang lain nampak dah, kebenarannya begini, betul kata-kata Allah SWT. Aku dah nampak dah implikasinya apa yang berlaku. Wa sami'na, aku dengar dah. Kalau ni kita cerita, kalau buat gini, Allah ke azabnya begini. Tapi bila berjumpa dengan Allah SWT esok-esok, kita akan mengakui, kita kata kita dengar. Wa sami'na farji'na, kita akan minta dengan Allah SWT supaya kembalikan kami ke dunia ini, farji'na na'mal salihah, kerana nak buat benda-benda baik. Inna muqinun, kata kita juga ketika itu kita sudah yakin dan sebenarnya sudah terlambat. Kenapa? Kata Nabi SAW, kita hanya diberi peluang sebelum didatangi dua perkara. Perkara yang pertama, apabila nyawa berada di halqum. Yang kedua, apabila matahari naik dari sebelah barat. Maka bila berlaku dua tanda-tanda ini, maka kesempatan untuk kita nak beramal, kesempatan untuk kita lakukan sebagaimana sepatutnya kita lakukan di dunia ini sudah tidak lagi berguna, dan kita dikira seorang yang rugi. Jadi sama-samalah insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, para sahabat termasuk saya yang bercakap pada hari ini, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya sentiasa memberikan kita ingatan, supaya memberikan kita teguran. Janganlah sampai suatu hari nanti kita didatangi ujian tidak mampu lagi untuk kita nak tahan. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini, dan saya juga sudah menghampiri kawasan pantai. InsyaAllah kita akan sampai ke Pantai Geting lebih kurang dalam 3 minit lagi. InsyaAllah kepada rakan-rakan sahabat yang berada berdekatan, kalau nak ajak mengetih tu tak ada masalah, boleh kita roja-roja saja. Kepada rakan-rakan yang sebelum ni kita ada masalah mungkin ruang dan masa untuk kita nak bersua dan sebagainya, insyaAllah kita ambil kesempatan. Kenapa? Menghubung silaturahim ini juga sangat dianjurkan oleh Islam. Dan kita perlu ingat juga, di sebalik menghubungkan silaturahim, Allah SWT melaknat siapa yang memutuskan tali persaudaraan. La yadkhulunal jannata qati', yakni qati'ur rahim. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali. Ini tali apa? Tali persaudaraan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan momen kita bersama pada petang ini, mudah-mudahan dikira sebagai satu amal yang baik di sisi Allah Subhanahu Taala, dan termasuk juga ke dalam mereka yang berperanan mengajak orang melakukan kebaikan, dalam masa yang sama juga mengajak mereka menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Yang baik itu ambillah sebagai pengajaran, yang tidak baik kita buanglah jauh-jauh, anggaplah itu sebagai kelemahan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan salam hormat daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.